Assalamualaikum. Hai semua, selamat datang ke siaran Akademi MMA. Untuk hari ini, saya ingin mengajak para penonton untuk membina satu pengaturcaraan bagi mengawal putaran DC motor. Untuk tujuan itu, kita perlukan satu microcontroller board, satu motor driver board dan juga satu DC motor. Jadi dari segi sambungan, kita ambil sumber kuasa untuk motor daripada board makro pengawal kita masukkan pada yang ni, pada bahagian tengah port yang warna hijau ni. Masuk situ. Yang paling kanan ni, yang ni adalah tamatan untuk motor. Kita ada M2A dan juga saya cuba fokuskan M2A dan M2B. M2A dan M2B ni sambung pada motor. Dan kita akan gunakan port 9 dan port 10 bagi memberi isyarat kepada kita punya motor driver sama ada untuk pusing ke hadapan atau pusing ke belakang. Okay, mari kita tengok sekali lagi ni setup kita. Okey, sebelum kita mulakan pengaturcaraan kita, saya ingin mengajak para penonton untuk tengok dulu data sheet motor driver yang kita guna. Kita menggunakan Mega Drive. Ni adalah data sheet bagaimana input daripada microcontroller akan menentukan putaran motor yang kita gunakan. Jadi kalau kita tengok kat sini, kita cuma nak pakai sebelah saja. Kita pakai output pada M2A dengan M2B, maksudnya kita kena bagi input kita pada M2A dan M2B lah pada bahagian sini. Jadi kalau kita tengok, kedua-dua input untuk motor ni adalah dalam isyarat PWM. Okay. Ada setengah motor driver lain, dia pakai 3 input untuk kawalan motor ni. Satu enable, satu untuk pusing kanan, satu untuk pusing kiri. Cuma dalam kes Mega Drive ni, dia cuma guna 2 input sahaja, iaitu dua-dua adalah input PWM. Kalau kita tengok dia punya truth table, sekiranya input A dan input B adalah low, motor adalah pada keadaan brake. Sekiranya input A high, input B low, motor akan berpusing hadapan. Sekiranya input A low, input B high, motor akan berpusing ke belakang. Dan paling last sekali, sekiranya kedua-dua input adalah high, motor akan berada pada keadaan coast. Coast maksudnya motor tu boleh dipusing dengan senang lah. Brake maksudnya motor tersebut kalau kita nak pusing sendiri dengan tangan tu, dia macam ada resistance sikit, ada rintangan sedikit. Macam kita bagi brake, kalau basikal kan kita tekan brake, dia jadi susah sikit nak bergerak. Okey, jom kita mulakan pengaturcaraan kita. Seperti biasa, sebelum kita mulakan pengaturcaraan, kita select dulu board yang kita nak guna. Kemudian kita akan sedia untuk pengaturcaraan lah. Okay, kita pergi ke control, maafkan saya, kita pergi ke event. Kita ambil dan tarik when Arduino Uno startup. Kemudian kita pergi ke control, kita ambil looping. Okey. Lepas tu kita pergi ke pin, kita tarik set PWM. Yang ni kita ambil 2. Kemudian kita pergi ke event, kita pergi ke control, kita ambil fungsi wait. Pergi ke pin balik, ambil set PWM 1. Kemudian pergi control, ambil 1 wait. Pergi ke pin balik, ambil set PWM, ada 2. Okey, kemudian kita wait lagi sekali dan kita ambil satu lagi pin PWM.
Dan last sekali satu lagi wait. Untuk yang seperti yang saya dah cakap tadi, kita akan guna dua port, iaitu port 9 dan port 10. Jadi untuk bagi arahan motor pusing ke hadapan, kita setkan PWM 9 kita sebagai 255. Okey, untuk signal ataupun isyarat PWM ni, maksimum dia adalah 255, daripada 0 hingga 255. Kita boleh set lah. Variasi antara 0 hingga 255 ni akan menentukan kadar kelajuan pusingan motor kita. Jadi 255 ni adalah yang paling laju, 0 pegun lah. Jadi sebabnya kalau kita rujuk datasheet tu balik, kita cuma perlu bagi satu signal pada salah satu port 9 atau 10 untuk dia bergerak ke hadapan atau ke belakang. Jadi kita kena setkan PWM 10 kita sebagai 0. Sekiranya kita bagi juga signal, motor tu akan berada pada keadaan braking. Okay, kemudian kita bagi dia delay 2 second. Jadi jadinya motor kita sekarang bergerak ke hadapan selama 2 saat. Kemudian kita nak dia stop. Kita nak dia stop, kita kena putuskan ataupun kita kena hentikan signal PWM pada kaki 9 tadi. Jadi kita setkan signal PWM 9 sebagai 0. Kita bagi dia delay 1 second, kemudian kita nak reverse. So untuk reverse, signal PWM 9 itu adalah 0 dan signal PWM 10 kita yang kita kena bagi nilai. Jadi sebab tadi kita pergi dengan laju, kita nak reverse secara perlahan. Nak bagi nampak dia punya variasi hal laju tu, saya setkan PWM sebagai 100. Kita bagi delay 2 second. Okay, 2 saat. Kemudian selepas 2 saat, kita nak pusingan motor tu berhenti. Okay, kita kena setkan PWM 10 kita sebagai 0 balik. Dan bagi delay 1 second dan cycle ni akan diulang lah, berulang sehingga kita putuskan sumber bekalan. Jadi kenapa kita kena ubah-ubah nilai PWM ni? Bila kita forward, kita bagi signal pada kaki 9, untuk dia berhenti kita kena putuskan signal tersebut. Sekiranya kita tak ada fungsi ni dan kita terus ke sini, dia akan jadi apa tau? Dia akan jadi motor tu macam terkejut. Forward, pergi ke depan, terus pusing ke belakang. Kadang-kadang kita ada backlash, kadang-kadang ada EMF lah. Daya gerak DGE kan, daya gerak elektrik ke belakang tu. Nanti board kita tu mungkin pening sikit. Jadi untuk mengelakkan dia, kita bagi dia stop dulu. Kemudian baru kita bagi arahan untuk undur ke belakang. Sekiranya kita tak ada fungsi, sekiranya kita tak letak arahan ataupun set arahan set PWM 9 ni kosong, maka kita punya board kita tu dia akan ingat yang arahan sebelum, iaitu nilai PWM pada port 9 255. Jadi sekiranya dua-dua tu high, maksudnya motor kita akan braking. Jadi arahan ataupun kita punya pengatur caraan ni tak jalan lah, sebab dua-dua signal ada. Okey, jom kita tengok. Kita sambunglah, kita connect pada board kita, connect dan kita upload. Okey, siap. Jom kita tengok macam mana dia berfungsi.